Dalam berita lain yang kita petik dalam bahasa Perancis, Arab Saudi dikabarkan akan mengizinkan mengadakan minuman alkohol di Kota Neom dan membenarkan bikini dipakai oleh wanita. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun 2023, tahun sekarang. Khususnya di Pulau Sindalah. Pulau Sindalah ialah pulau yang berhampiran dengan Neom. Dan tuan-tuan, Dr. Azmi kawan saya yang balik dari Mekah mengatakan bikini dijual di bangunan Safwah depan Masjid Haram. Apakah maksud bikini dijual depan Masjid Haram? Tuan-tuan, kita dipermainkan, kita diperhinakan. Dan di manakah umat Islam apabila kita berdepan dengan masalah ini? Kita mulakan dengan ayat surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun wal maisir wal ansab azlam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab azlam rijsun minal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dengan nasib adalah najis daripada amalan syaitan, hendaklah kamu jauhi, mudahan kamu berjaya. Dan ayat ini sudah cukup untuk secara sepakat ulama kita mengharamkan arak yang disebut di sini sebab fi'il amar di sini al-amru tadu alal al-wujub illa biqarinah. Fajtanibuhu lakum tuflihun, hendaklah kamu jauhi arak, dan arak itu adalah perkara yang membangkitkan permusuhan, kemarahan dan sebagainya. Dalam konteks ini kita lihat Majlis Fatwa Mesir telah mengeluarkan secara jelas, bahkan seluruh ulama kita telah sepakat tahrim syabil khamri sabitun bin nusus al-kitab as-sanah wa ijma' al-muslimin. Haramnya arak ini ialah sabit dengan kitab, dengan sunnah dan ijma'. Sebab ayat yang kita bacakan tadi, dan begitu juga dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kul muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang mabuk ialah khamar, arak. Setiap yang mabuk haram. Dan jelas umat Islam sudah sepakat, tidak perlu dibincang lagi. Bahkan kita tidak pernah dengar dalam khutbah di negara umat Islam yang membicarakan tentang arak. Jarang sekali. Tiba-tiba di Masjid Haram membicarakan tentang arak. Dalam beberapa ketika dulu, khutbah di Masjid Haram yang dibaca oleh khatibnya menceritakan tentang arak ini haram, sedangkan itulah maklum darurah, perkara yang darurah dalam agama yang patut diketahui oleh semua umat Islam, tetapi dibaca dengan tegas. Kata khatib ini ialah al-khamru wal mukhadarat wa musakkarat wal muhtarat min rijsun al-khabith wal mustaghzir wal qabih al-manu. Dan dia mulakan dengan arak, termasuklah dadah, perkara yang memabukkan, ialah najis, yang kotor, yang harus ditegah, dan ijma' umat Islam telah ijma'. Persoalannya, kenapakah khatib di Masjid Haram membaca khutbah tentang arak? Yang di Malaysia pun jarang kita dengar tentang khatib membaca tentang haramnya arak, sebab perkara ini perkara yang sudah maklum. Bukan saja di Masjid Haram, tetapi Masjid Madinah, Madawi, Nabawi juga, khatibnya juga membaca perkara sama, yaitu Syekh Salah bin Muhammad Al-Badir telah membacakan dalam nada yang sama. Dia kata, idrar al-mukhadarat wa musakarat muakkadan andaha min azam al-manahi wa syadul dawahi allati awalat syabab al-Islam wa zahabat umquluhum wa sihah abdahim hayatihim wa karamah nufusihim hiya mu'akkaratul khamr wa idman syarbiha wa ta'ati al-mukhadarat ila akhirih. Dia mengulang sekali lagi apa yang Allah telah tegaskan, bahawa dadah arak satu kategori di antara perkara yang sangat berat, tegahan yang sangat berat, dan dia adalah menyebabkan pemuda kita hilang akal mereka daripada kemanusiaan menjadi taraf yang rendah disebabkan mereka ketagihan arak, dan mereka mengambil mukhadarat, mereka mengambil dadah.
Kita ingat Malaysia saja yang terlibat dengan dadah, rupa-rupanya telah masuk ke dalam bumi Arab. Dan dia juga mengatakan bahawa Asy-Syarif adna al-mukhaddarat miftah raradi al-wabab al-masaib wajibat al-khaba'is. Dan dia adalah satu perkara yang paling buruk, dan dia apabila dia mengenai masyarakat, maka masyarakat juga turut menjadi satu perkara yang terlana. Dan juga asul kulli khairin wa hiya umul kabair, dan dia adalah segala ibu keburukan. Dan khutbah ini disiarkan sedunia. Saya petik sebahagiannya, panjang. Satu khutbah memang tentang Arab yang tak pernah dibaca. Tiba-tiba dibaca di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mesti ada satu sebab yang besar. Benar, ada sebab yang besar. Dan juga kita lihat bahawa adillah ataupun inilah haramnya Arab ini telah jelas daripada ayat yang kita baca tadi. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, sangat jelas. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah. Dan inilah yang dibicarakan dalam khutbah. Rupa-rupanya di Saudi telah dilanda oleh Arab. Subhanallah, sangat menakutkan. Kalau perkara ini berlaku di Malaysia, boleh tahan lagi. Tetapi di bumi Al-Haramain, mereka Al-Khadim Al-Haramain. Dan kita lihat arak dijual secara merata-rata. Kawan saya baru balik daripada Mekah. Dia mengatakan di masjid depan Masjidil Haram, di bangunan Safwah, ada terdapat bir yang free alkohol. Apa maksud free alkohol? Bir tetapi free alkohol telah berada di depan Masjidil Haram. Sama ada benar atau tidak, itu perkataan kawan saya, Dr. Azmi Japat, dia balik daripada Mekah. Mari kita lihat tuan-tuan apakah yang berlaku di sana. Setiap negara Islam mengharamkan arak secara jelas. Termasuklah di Arab Saudi telah diharamkan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tak pernah diangkat. Hukum tidak pernah berubah. Termasuklah menjual, minum dan menjadikan ataupun membuat arak, dan juga seluruhnya di 10 kategori diharamkan seluruhnya, membawa ekspor dan sebagainya. Tiba-tiba hotel ini namanya Sofitel. Sofitel Al-Khaybar. Khaybar adalah tempat yang ada hubungan dengan kaum Bani Israel yang terakhir yang diperangi Rasulullah. Dan hotel ini menawarkan arak buat pertama kali dalam sejarah Arab Saudi. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, 25 Desember lepas, hari Christmas, hotel pertama di Saudi menawarkan arak dan perkataannya cheese, wine and friends. That gets better and older. They are join us. Pameran terbuka sebuah hotel terletak di Semenanjung Arab. Hotel ini hotel Yahudi. Bahkan hotel Yahudi sudah menguasai seluruh Mekah. Di keliling Mekah, di berkeliling Masjidil Haram ialah hotel-hotel kapitalis yang mereka punyai. Dan yang paling dekat dengan Masjidil Haram ialah Hotel Hilton. Siapa punya Hilton, tuan? Hilton itu dia punya mozaik pun tidak menghalalkan ke arah Kaabah. Tidak boleh adakan tazkirah di Hilton. Saya pernah tinggal di situ beberapa lama lepas. Kita nak bagi tazkirah, tak boleh. Sebab bukan hotel kita. Bagaimana hotel yang segitu hebat berada di tepi depan pintu Masjidil Haram? Itu satu soalan yang besar. Bagaimanakah Jabal Umar dikuasai oleh seluruhnya oleh mereka? Di mana hotel orang Melayu, orang Islam? Tuan-tuan lihat, bahkan di Menara Jam kita itu hotel Fairmont. Di mana yang kita punya? Dan persoalan inilah yang barangkali untuk kita renungi hari ini. Walaupun barangkali tidak enak, tajuknya juga sudah tidak cantik. Tetapi demi cinta kita Islam kepada umat Islam, mari kita sama-sama fikir. Dan ini ialah Sofitel Al-Khaybar. Inilah hotel yang buat pertama kali menempuh sejarah menawarkan arak secara terbuka. Sedangkan seluruh kerajaan Islam, termasuklah Saudi, mengharamkan arak dan tidak pernah diangkat hukum Allah yang tegas ini. Dan mereka mengatakan 3 perkara itu adalah perkara yang menjadi tema kepada hotel ini dan tidak pernah diberi amaran. Hotel ini kekal meneruskan aktivitinya sampai hari ini, tidak pernah ditegur. Dan ada satu yang tidak kena di bumi, di mana 2 Masjid Haram Al-Haramain terletak di Semenanjung di bumi tersebut. Rupa-rupanya
Perkara biasa dirampas arak di Makkatul Mukarramah. Bukan di luar lagi, di Makkatul Mukarramah. Dan berita yang dikeluarkan oleh berita mereka, berbagai sumber yang saya cuba cross check, dirampas 1000 liter arak di Makkatul Mukarramah. Di luar jangan kita kira lagi. Di Riyadh jangan kita kira lagi. Dan ini berlaku pada tahun 2020 yang pas. Semakin hampir dengan tahun ini, semakin banyak rapasan. Dan bagaimanakah boleh berlaku perkara ini? Dan ini ada hubungan dengan penguatkuasaan, dasar enactment, dan cita-cita. Dan political will yang ada dalam negara tersebut. Tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita fikir. Tiba-tiba mereka mengatakan mereka temui bukan saja 100 liter, 1000 liter. Tetapi lebih banyak pada itu. Dengan tong-tong yang warna biru ini, diprosesnya di tempat yang tidak jauh daripada Mekah, kawasan yang bernama Husainiyah. Tidak jauh daripada Mekah dan terdapat 87 barrel penuh dengan arak. Dari mana arak ini datang? Wallahu a'lam. Bagaimanakah keselamatan ataupun security yang tidak dapat mengawal sebegini banyak arak dimasuk ke Mekah ataupun memang diplan demikian? Kita tak dapat jawab. Kita hanyalah baca berita yang mereka keluarkan. Cukup menakutkan. Di dalam kawasan Mekah, walaupun bukan dalam kawasan haram, tetapi di pinggir Mekah. Tadi di Mekah. Dan tidak heran kalau kawan saya, Dr. Azmi, mengatakan dia lihat zero alkohol di bawah Safwah. Ini soalan-soalan yang tidak dapat kita jawab sekarang. Bahkan di tempat lain. Bukan saja dirampas tong yang sudah siap, tetapi tempat proses arak ditemui di Saudi. Kawasannya di Taif. Taif ditemui tempat proses arak, tapi yang melakukannya bukan orang Arab. Tak kira siapa. Dia kata yang terlibat ini orang Habsyah. Tetapi tidak kira siapa yang terlibat. Dan di situ dilihat juga dengan narkotik juga. Bukan saja arak tetapi dadah ialah pasangan mereka. Dan ada yang terlibat. Yang pekerja Habsyi barangkali pekerja semata-mata tetapi mesti ada sedikit di belakangnya. Kenapakah Al-Haramain dia jadi tupuan? Sebab dialah jantung umat Islam seluruhnya. Sekiranya jantung ini dicemari, maka seluruh Islam akan dicemar. Itu adalah falsafah yang mudah kita dapat pahami barangkali. Dan bukan saja demikian, ditemui di Riyadh 92 barrel yang sedang proses arak. Kalau di Riyadh boleh kita lapang dada sedikit sebab dia jauh dari Mekah. Tetapi ini berlaku di Taif, berlaku di Mekah sendiri, di Husainiyah. Dan yang belum diproses, yang akan diedar ke mana, wallahu alam. Dan dadah saya tidak baca malam ini, tetapi dadah juga parah di Saudi. Kalau Malaysia ialah parah dengan dadah. Dengan LGBT sekarang di Malaysia, tetapi di Saudi telah mula dadah dan LGBT menyerap masuk walaupun diharamkan. Dan ini tuan-tuan yang saya hormati, berita yang kita lihat juga di Najran. Juga proses membuat arak ditangkap oleh polis Saudi. Dan ini adalah dan contoh-contoh bagaimanakah tersebarnya pasaran haram arak di bumi Semenanjung Arab. Dan Riyadh, Jeddah tidak kecuali. Najran dan juga hatta Mekah sekali. Inilah satu perkara yang sangat-sangat mendukacitakan umat Islam seluruh dunia. Dan lepas ini kita akan puasa tidak lama lagi insyaAllah. Dan kemudian kita akan melihat umat Islam akan berduyun ke Mekah untuk menunaikan haji. Dan perkara ini tidak boleh berlaku di Al-Haramain. Lebih-lebih lagi di sana suci kita. Apakah ada hubungan dengan dasar mereka ataupun visi wawasan yang mereka sebut sebagai wawasan 2020, Vision 2030 yang dilancarkan oleh kerajaan Saudi untuk memajukan Saudi kerana petroleum yang mereka bergantung sekarang telah habis, akan habis. Semakin tahun akan habis, volume petroleum akan berakhir. Saudi memerlukan sumber yang lain. Sumber yang lain adalah pelancongan. Pelancongan dalam negeri tidak mencukupi untuk ekonomi yang besar. Dan pelancongan akan dibuka kepada antarabangsa. Maka suasana yang kondusif untuk antarabangsa harus dibina sekarang.
Tuan-tuan yang saya hormati, mereka membina satu bangunan yang tinggi yang menamakan Burj Al-Malakah yang tergendala sebab mereka tidak cukup wang. Visa tuan-tuan untuk ke Mekah 2 tahun berturut-turut telah berkurangan begitu ketara, dan visa haji yang mereka nikmat selama ini juga ada masanya tidak sebaik yang disangkakan. Maka Wawasan 2020 dirancang supaya kita menjadi negara yang maju. Pertama, harus dibuka suasana yang kondusif kepada Semenanjung Arab ataupun dalam khususnya Mamlakah Arabia Saudiyah, iaitu Saudi Arabia. Pertama, wanita harus dibebaskan dan konsert dibuka secara luasan. Menteri hiburan dilantik secara khusus. Di Malaysia tidak ada menteri hiburan, tuan-tuan. Yang adalah menteri penerangan, tetapi di Saudi ada menteri hiburan, tarfiyah, dan yang menguruskan tentang hiburan di seluruh Saudi. Mereka mengadakan berbagai-bagai konsert dan hiburan yang kita saksikan pada lepas ketika kita hampir menyambut puasa. Mereka mengadakan Wasla Festival Riyadh pada 5 Mac 2022 yang lepas. Mereka mengadakan pesta ini besar-besaran, dihadiri dengan pencampuran lelaki dan wanita. Selama ini wanita harus pakai pakaian hitam. Buat pertama kali wanita boleh pakai pakaian warna-warni. Warna-warni boleh dibenarkan sekarang. Dan berita 2 hari lepas, Saudi mengharamkan abaya untuk pelajar di universiti. Abaya adalah pakaian yang wajib bagi setiap wanita Saudi. Kalau kita pergi sebelum ini, tidak ada pakaian warna lain selain hitam untuk wanita Saudi. Tetapi sekarang dibenarkan warna-warni. Buat pertama kali kita lihat warna-warni pakaian telah dibenarkan. Dan saya baca berita 2 hari lepas, abaya diharamkan kepada pelajar di sekolah, pelajar yang masuk Dewan Perperiksaan, dan disambut dengan gembira oleh India sebab India melakukan peraturan yang sama. Switzerland lebih dahsyat lagi mengharamkan pakaian hijab. Dan di negara-negara Eropah juga mengharamkan hijab. Saudi tidak membenarkan abaya. Abaya ini ialah pakej, tuan, daripada atas ke bawah. Semua warna hitam dan daripada atas ke bawah semuanya dipanggil abaya. Dan itu tidak dibenarkan Saudi untuk kumpulan pelajar di universiti dan di sekolah, college. Ini ialah satu perkara yang tidak berlaku sebelum ini. Mereka bercampur aduk dan ada video yang mereka menyebarkan minuman keras. Apakah yang kita lihat tadi, yang ditangkap ataupun yang dirampas oleh polis Saudi tadi, ada hubungan dengan pesta ini? Pesta ini diadakan secara resmi oleh kerajaan, bukan secara haram, tidak. Terbuka ketika mereka menyambut kononnya Hari Kebangsaan Saudi yang jatuh pada setiap September. Mereka adakan Hari Kebangsaan Saudi yang mereka mengatakan perayaan untuk menyambut Hari Kebangsaan ialah tanda cinta kepada negara. Tetapi mereka haramkan sambutan Maulud Rasulullah. Mereka mengharamkan Maulud Rasulullah di atas sebab ini perkara yang bid'ah. Tetapi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan mereka, Hari Kebangsaan mereka, dibenarkan sebab ini tandanya cinta kepada negara. Dan bukan disabitkan dengan cinta kepada Rasulullah. Inilah suasana yang sedang kita hadapi sekarang. Dan mereka mengadakan pesta yang begitu banyak. Dan di Bandar Al-Ula, tuan-tuan, Bandar Al-Ula ialah di tepi Madain Soleh, tempat kaum Nabi Samud yang disunahkan Allah, diadakan pesta besar-besaran. Apakah tujuan mereka mengadakan tempat yang dilarang oleh Rasulullah, mengadakan jangankan pesta, untuk lalu pun harus kita lalu dengan waspada dan lalu-lalu dengan segera dan bertaubat, beristighfar dan sebagainya. Mereka jadikan tempat ini tempat hiburan. Mereka adakan hotel-hotel yang besar dan mereka adakan resort-resort yang sangat-sangat dinamik dengan hiburan demi hiburan. Dan kemuncaknya 3 hari lepas, 20 hari bulan Januari, mereka adakan pesta yang mereka sebut Blackpink yang dibintangi oleh bintang Korea. 4 bintang yang terkenal sekarang yang menjadi penghibur terbesar dunia hari ini. Namanya Blackpink yang telah sampai ke Saudi 2-3 hari lepas.
Mereka sekarang sedang berpesta, pesta yang besar-besaran. Di Riyadh akan dibawakan Jeddah dan sebagainya. Pakaiannya Masya Allah. Dan dia juga akan datang Kuala Lumpur, tuan-tuan akan sambut nanti. Inilah perkara yang sedang berlaku di tanah Al-Haramain. Di Malaysia dia berlaku tahun demi tahun, tak ada siapa yang kisah. Tetapi sekarang dia menjelma di bumi yang terdapat Al-Haramain dalamnya. Tuan-tuan yang hormati, dia disambut dengan penuh istiadat oleh wibawa negara. Disambut sebagai duta yang membawa mesej kebebasan LGBT dan persamaan manusia. Mereka inilah yang menaja LGBT. LGBT sekarang telah masuk ke Riyadh. Telah mencecah bumi Rasulullah. Dan itulah barangkali untuk kita renungi. Bangunan yang dibuat di Riyadh, yang seperti tanduk ini, tuan-tuan, sebagai simbol kepada Riyadh, telah dicap dengan pink. Pink ialah satu warna daripada LGBT. Pink ialah simbol kepada Blackpink, kumpulan penyanyi yang terkenal dunia. Dan hari ini 3 malam sudah berlalu, mereka sedang berpesta. Dan sambutannya sangat luar biasa. Pemuda-pemudi telah keluar untuk menontonnya. Dan Saudi sekarang bukan Saudi yang lama. Saudi sekarang bukan Saudi yang lama. Dan tuan-tuan, kemudian kita lihat konsep ini akan menampilkan sebagaimana yang tuan lihat itu yang telah berlakukan 2-3 malam lepas. Dan Blackpink ini dia mengadakan satu aktiviti untuk mempromosikan LGBT. LGBT simbol dia adalah pelangi yang akan disebarkan di dalam konsep tersebut untuk menunjukkan bahawa kebebasan manusia adalah untuk melakukan segala-galanya. Tuan-tuan apa LGBT? Jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Yang sedang dipromosikan di Riyadh. Amalan kaum Nabi Lut. Yang Allah telah musnahkan kaum Lut tidak jauh daripada situ. Sekarang telah menjelma di bumi Rasulullah. Dan siapa yang berani menentangnya? Dan siapakah yang silent? Ulama Saudi terbagi pada 3 kumpulan. Pertama, ulama yang menentang perkara ini. Mereka ditangkap sejak tahun 2017 lepas dan mereka sebahagiannya telah dibawa ke mahkamah. Sebahagian masih di dalam penjara. Dan yang sudah dibicarakan ada yang kena 10 tahun penjara. Ada yang kena 12 tahun penjara disebabkan mereka protes tentang pesta yang besar-besaran. Imam Masjidil Haram telah dikenakan 10 tahun penjara disebabkan dia pertama mengatakan perkara ini perkara yang lara, yang harus ditentang, lebih-lebih lagi di bumi yang Al-Haramain terdapat dalamnya. Dia segera ditangkap dan dimasukkan dalam penjara dan dibicarakan dia adalah penentang kerajaan. Dan dia sabit 10 tahun penjara. Itu nasib satu kumpulan ulama yang menentang. Satu kumpulan yang silent sebab play safe. Yang ini ramai tuan-tuan. Kalau menentang, mereka tahu nasib yang telah diterima oleh kawan-kawan mereka yang menentang perkara ini. Ini ialah perkara yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk kondusifnya pelancongan yang bakal dijelmakan sekitar tahun 2030 nanti. Satu kumpulan lain, mereka bersama kerajaan. Tanda mereka yang bersama kerajaan tuan-tuan, rumah mereka seperti istana. Yang hampir sama dengan istana kerajaan, maka itulah kumpulan yang ketiga yang bersama dengan pemerintah. Mereka hidup lumayan. Mereka akan diiring ke Masjidil Haram. Daripada Kaabah lagi, daripada mimbar mereka akan diiringi oleh 20 orang tentera. Dan akan diletakkan tempat yang sangat istimewa. Rumah mereka seperti mahligai yang besar. Itu tandanya mereka bersama kerajaan. 3 kumpulan yang sentiasa ada dalam sejarah manusia, dalam sejarah umat Islam. Dan sekarang kita lihat apabila LGBT ditunjukkan di bumi Al-Haramain, di bumi di mana Al-Haramainnya wujud, maka ulama tidak berani menentang. Mereka tahu apabila mereka menentang, nasib mereka tidak seindah yang disangkakan. Dan ulama mereka, tuan-tuan ingat nama ini Dr. Salman Al-Qudah. Dia mengatakan LGBT dosa, betul. Tetapi tidak ada hukuman untuk LGBT sebab itulah
kebebasan masing-masing. Mereka masing-masing bertanggungjawab dengan Allah. Ini ialah ketua, bukan ketua, sebahagian daripada ulama besar mereka. Tuan-tuan ingat nama ni, Dr. Salman Al-Qudah. Mengatakan homoseksual jelas berdosa, tetapi kita tak boleh larang. Negara tidak boleh larang mereka yang ingin melakukan atas kebebasan. Lihat bagaimanakah jauhnya mereka daripada apa yang diajar Rasulullah. Dan sekarang LGBT jelas depan mata mereka. Bahkan warna bangunan yang ada simbol tanduk ini juga diwarnakan dengan LGBT. Sekurang-kurangnya dengan warna pink yang bersifat satu daripada ciri yang dilakukan oleh kumpulan Blackpink ini. Dan sekarang saya dengar tuan-tuan, daripada peringkat atas sampai ke kanak-kanak. Kanak-kanak umur 3 tahun menyanyi Blackpink. Kalaulah cucu kita, anak kita di rumah menyanyi satu lagu yang pelik itu tuan, lagu inilah yang top sekarang. Dan sekarang telah merebak ke bumi Al-Haramain. Tuan-tuan, di antara kita ada yang menentangnya. Kita juga menentang sebab mereka akan bawa ke Kuala Lumpur pada 4 Mac. Perancangannya Blackpink akan dibawa ke Jakarta juga. Dan dia memulakan di Riyadh pada bulan Januari. Kemudian Abu Dhabi. Kemudian Kuala Lumpur. Kemudian Jakarta. Kemudian Manila. Dan seterusnya Singapura. Sebahagian daripada pendakwah kita sedang bercakap sekarang. Dan marilah kita ambil iktibar. Dan inilah yang digendaki oleh penduduk moden hari ini. Dan kita lihat di Arab Saudi. Ini gambar ketika kita sedang dilanda oleh COVID. Mereka berpesta. Laki dan perempuan, pakaian abaya telah ditinggalkan. Pesta ini pesta liar. Sambutan Isra Mi'raj tidak dibenarkan. Sambutan Maulud diharamkan. Sambutan-sambutan yang dikaitkan dengan apa yang kita lakukan negara kita diharamkan di atas dasar bid'ah. Tetapi mereka biarkan peristiwa seperti berlaku. Dan tuan-tuan, Pak Arab sudah terbuka untuk adakan kelak-kelak menari secara terbuka. Dan kita sangat bimbang minuman. Kalau tidak ada minuman yang mabuk tadi, yang haram tadi, maka majlis ini tidak sempurna. Majlis ini akan sempurna sekiranya ada pelacuran, ada dadah, ada arak, ada muzik, dan itu baru lengkap. Sekiranya hanyalah satu hiburan tanpa arak, maka hiburan itu tidak lengkap dalam konteks yang ditarikkan oleh Barat. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan gambar yang disiarkan. Minum arak telah menjadi satu budaya. Entah di mana gambar ini dirakamkan. Maka seluruh umat Islam riuh rendah. Malaysia setenang air di tasik. Sebab kita mengatakan apa kita kisah orang lain. Kubur kita masing-masing. Dan atas dasar itulah kita tak kisah apa yang berlaku di negara di mana terletaknya 2 masjid yang paling mulia di atas muka bumi. Tuan-tuan sahabati, bukan itu saja, pakaian bikini telah dibenarkan. Kalau tuan pergi ke Jeddah, kalaulah tuan lalu ke masjid terapung, kalau ada mereka yang sedang berbikini, jangan tuan-tuan heran. Dan perkara ini sudah biasa. Dan inilah satu suasana yang kondusif untuk pelacuran, untuk pelancongan yang sedang dikembangkan oleh kerajaan baru ini. Dan inilah yang sedang berlaku. Ada yang masih kekal dengan abaya, ada yang sudah membuka, dan Yahudi sudah masuk ke Masjid Nabawi. Gambar-gambar yang digambarkan sini di tempat kita shopping ketika kita balik dari Masjid Haram, Masjid Nabawi, kita lihat orang Yahudi sedang berpesta dengan tuan kedai. Mereka menunjukkan diri mereka. Suasana sekarang sudah kondusif untuk mereka melawat Madinah. Madinah asalnya tidak dibenarkan orang pakai Islam masuk, tetapi sekarang telah dibenarkan. Inilah suasana untuk membuka satu ruangan kepada satu wisata yang dirancang untuk sepenuhnya berlaku pada tahun 2030. Dan gambar-gambar ini menggambarkan kumpulan Yahudi sudah masuk ke Madinah. Bahkan mereka ada satu kota yang dibina 8 km daripada Masjid Nabawi. Dia terkeluar daripada Al-Haram Asy-Syarif Madinah. Tetapi betul-betul di luar sempadan Haram Madinah ada satu kota yang terbuka untuk antarabangsa. InsyaAllah kita lihat sebab ini kalau ada gambar kota tersebut. Orang Yahudi telah berumpa ke Madinah yang mereka mengatakan
kasar kami, asal usul kami daripada Madinah. Moyang kami pernah berada, barang-barang kami nama Bani Quraizah yang diperangi oleh Rasulullah kerana mereka belok dalam peperangan Khandaq. Bani Qainuqa, moyang kami Bani Qainuqa, Rasulullah halau sepenuhnya Bani Qainuqa. Rasulullah perangi Bani Nadir yang merancang untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah perangi Bani Khaybar dan hotel Khaybar tuan-tuan, yang menawarkan arak pertama di Saudi. Mereka mendakwa bahawa mereka akan balik ke kampung mereka. Dalam projek mereka sebut sebagai Diaruna. Madinah ialah bumi kami. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, kami sudah berada di situ, kata mereka. Kami sudah berada di Madinah. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, kami sudah berada di Madinah. Benar, mereka berada di Madinah kerana dalam kitab mereka mengatakan Rasul terakhir akan diutuskan ke Madinah, Yasrib. Mereka berkumpul di Yasrib untuk menyambut Rasul tersebut. Tetapi apabila Rasulullah diutuskan kepada mereka, berhijrah ke Madinah, mereka lah yang menentang pertama kali Rasul tersebut. Sebab mereka sangka Rasul yang dibangkitkan ini, Rasul daripada Bani mereka, Bani Israel, tetapi ternyata daripada kaum yang mereka musuhi, iaitu Arab Quraisy. Tuan-tuan yang saya hormati, pemuda ini jangan percaya. Banyak dalam YouTube, dia adalah seorang Yahudi yang masuk ke Masjid Nabawi kita dengan sempurna. Dia bergambar di Masjid Nabawi. Siapa kata Yahudi tak boleh masuk Masjid Nabawi, dia kata. Kami sudah masuk dengan sempurna, tidak ada siapa yang larang. Kami boleh masuk, dan dia bergambar dalam Masjid Nabawi. Dan orang ini masuk ke Mekah. Dia adalah pemberita daripada Yahudi ketika kita sedang berada di Arafah tahun lepas, haji lepas, dia masuk ke Mekah. Di Mekah tidak ramai orang, dia masuk ke Mekah. Dia buat laporan daripada Mekah ke Israel. Nama dia adalah, tuan-tuan lihat di situ, namanya Jill Tamari. Dia adalah pemberita yang sangat handal, sangat hebat di Israel, dan dialah melaporkan daripada sana. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ma'dhurihim hadza. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Janganlah mereka hendaknya masuk Masjidil Haram selepas tahun ini. Selepas turunnya ayat ini, turunnya ayat Taubah, Allah tidak membenarkan orang kafir masuk ke Mekah. Dan sekarang mereka sudah masuk. Mereka bergambar, bukan saja mereka bergambar di kawasan mana, mereka tidak sebut. Tetapi mereka menikmati arak. Mereka sedang menikmati arak. Mereka persenda-sendakan nama Islam. Mereka mengatakan kami masuk ke pinggir Mekah. Kami masuk ke Madinah. Kami masuk ke Jeddah. Kami masuk ke Riyadh. Kami masuk segala-galanya. Dan mereka mengambil gambar, mereka sedang menikmati arak. Mereka menghina umat Islam. Dan tuan-tuan, mereka mengambil gambar yang paling popular di Saudi. Dia mengatakan inilah, namanya Houston. Arak yang bernama Houston ini antara yang paling popular di Saudi. Dia cerita. Kumpulan Yahudi, 3 orang ini. Yang ambil gambar seorang, 4. Mereka mengatakan kalau nak makan, nak minum syaitan ini, pergilah ke restoran Ruby Tuesday di Al-Hamra, Jeddah. Mereka ada jual arak yang sangat istimewa ini. Sama ada betul atau tidak, saya tak pasti tuan-tuan. Tetapi itulah yang mereka nyatakan. 3 orang Yahudi ini telah masuk dan membawa gambar mereka sedang menikmati arak. Mereka senaraikan nama arak yang terkenal di Saudi. Mereka mengatakan Houston paling terkenal. Houston klasik yang tak pernah kita dengar. Kemudian selain itu, Hilbert. Hilbert beer ialah antara yang popular. Sama ada Jeddah atau Riyadh. Dan hotel-hotel di Riyadh, di Jeddah ada disenaraikan untuk pelancong. Orang Islam masih haram, tetapi pelancong boleh minum di kawasan tersebut. Dan tuan-tuan yang saya hormati, ada yang sangat special. Ada tulisan Arab di situ, dalam bahasa Arab. Dan disiarkan oleh 3-4 orang Yahudi tadi. Dan di atasnya ada simbol bendera Saudi yang bertanda La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjadi tutup botol, dan entah di mana mereka siarkan, kita tidak pasti di mana ke tempatnya. Dan inilah dipermainkan umat Islam. Mereka tahu bahawa arak adalah haram, tapi mereka permainkan umat Islam.
sebab suasana telah kondusif. Suasana sekarang sudah kondusif untuk mereka mempamerkan. Barangkali kumpulan mereka tidak ramai, tapi sudah cukup untuk menghina Islam. Tuan-tuan, ini telah berlaku di bumi Rasulullah. Dan soalan yang saya baca dalam akhbar mereka, apakah Saudi akan memperkenalkan satu enactment yang membenarkan arak untuk tujuan pelancongan di Tanjung Soal? Mereka kata ditolak. Autoriti Saudi menolak untuk membenarkan ataupun menghalalkan arak. Itu akhbar mereka sebut. Tuan-tuan semati. Tetapi sekarang ada satu syarikat yang bernama Virgin Mary yang sedang membuka satu kafe besar di Riyadh. Dan mereka mengatakan, jangan risau, alkohol ini tanpa alkohol. Alkohol tanpa alkohol. Dan harganya tidak terlalu mahal, boleh dinikmati oleh tuan-tuan semua. Syarikat ini daripada barat yang sedang membuka restoran mereka yang sangat istimewa di Riyadh. Tujuanlah untuk menyambut hari Christmas, hari Valentine yang bakal datang dalam seminggu dua lagi, dan hari-hari penting yang diamalkan di barat. Maka mereka mengatakan, jangan risau, yang kami sajikan ialah alkohol free. Tidak ada alkohol. Alkohol yang tidak ada alkohol. Macam mana tuan? Alkohol ini kadang-kadang kita di kedai Arab, di kedai nasi Arab tuan-tuan. Kadang-kadang kita juga ada air yang alkoholnya sangat minimum, yang kita orang Melayu juga cuba minum. Barangkali yang sejenis dengan itu. Hati-hati. Di kedai nasi Arab yang mereka buka berbuih-buih, itu bukan alkohol, mereka kata. Itu alkohol tanpa alkohol. Hati-hati. Alkohol free. Saudi plans champagne and wine bars at Neom. Apakah Neom? Neom ialah kota yang baru dibina di utara Saudi. Mereka mengatakan di situ sangat special. Di situ akan dijual kepada pelancong, bukan kepada orang Islam. Sebagaimana Malaysia kata. Dan bila mereka menentang kita di Malaysia, tuan-tuan, kita tidak boleh haramkan arak sebab kita masyarakat majmuk. Tapi bila mereka mabuk, mereka langgar masyarakat majmuk. Orang Cina kena langgar, orang Islam kena langgar, orang India kena langgar. Bila tak haramkan, mereka kata kita masyarakat majmuk, tidak boleh kita haramkan. Tapi bila mereka mabuk, mereka langgar semua orang masyarakat majmuk. Boleh, tuan-tuan? Boleh kita berujar demikian. Dan hendak sebudaya, tak hendak sebudalih. Kita sangat bimbang setiap kali perayaan. Peristiwa ini berulang berkali-kali. Yang dilanggar oleh orang mabuk ialah orang yang berjalan tepi jalan raya. Polis yang bertugas. Daripada seluruh bangsa, seluruh agama yang dilanggar oleh mereka. Sekarang dia berpindah ke Saudi. Neom mengatakan kami akan berikan alkohol kepada pelancong di kota Neom yang kami bina ini. Kita lihat apakah non-alcoholic beer ataupun alkohol free beer ini halal atau haram. Ulama mengatakan dia kekal haram. Tak pasti kalau ada ulama mengatakan dia dibenarkan, wallahu alam. Tetapi yang jelas ialah dia masih haram. Walaupun namanya inilah contoh-contoh yang dijual dalam pasaran. Dikatakan arak yang tidak ada arak. Dia permainkan kita, tuan-tuan. Arak yang tidak ada arak. Bir yang tidak ada arak. Champagne yang tidak ada arak. Dan ini ulama mereka, ingat namanya, Syekh Abdullah Bakhit. Dia mengatakan bahawa dia tidak pernah jumpa dalam Al-Quran arak diharamkan. Kita sudah surrender. Apabila orang Arab yang fasih tentang bahasa Arab mengatakan dia tidak jumpa dalam Al-Quran yang arak diharamkan. Namanya Abdullah bin Bakhit, tuan-tuan. Kena ingat sepanjang zaman kita. Barangkali dia baca Al-Quran yang kita baca tadi, Allah sebut khamar. Dia kata bukan alkohol. Barangkali. Dia kata I did not find anything in the Holy Quran that forbids alcohol. Dia tak pernah jumpa. Dan mudah-mudahan malam ini Allah jumpakan dia dengan apa yang Allah telah haramkan itu. Tuan-tuan sahabati, dia bukan sebarang orang. Dia adalah pegawai tinggi kerajaan. Dia telah mengeluarkan untuk menyokong kerajaannya bahawa arak boleh diadakan termasuk pada orang Islam. Dan ini sungguh menyakiti kita, tuan-tuan. Kita baca buku tentang buku sekat kitab
yang tulis dalam bahasa mereka. Orang Melayu baca dalam bahasa Arab, boleh faham. Dia baca dalam bahasa Arab, dia boleh faham. Umpamanya kita baca dalam maqasid syariah kita, yang Allah turunkan syariah kita untuk menjaga 5 perkara asas, untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, untuk menjaga nasab, untuk menjaga harta. Dan Allah turunkan syariah untuk menjaga 3 perkara yang dhari ini, perkara yang asas. Dan untuk menjaga akal, maka arak dan yang memabukkan diharamkan. Dan Syekh ini kata dia tidak pernah temui dalam Quran yang arak alkohol diharamkan. Tuan-tuan, kita lihat dalam sejarah Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar, hukuman mereka yang minum arak ialah 40 rotan. Tetapi bila sampai kepada Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia tambah 80 rotan untuk mereka yang meminum arak. Kalau hukuman ini dilaksanakan di Saudi, tuan-tuan, kita dapat bayangkan berapa ramaikah yang disebat. Dan mari kita lihat bandar yang sangat istimewa ini. Bandar yang mereka sudah bina inilah bandar Neom yang dikatakan serba boleh. Ada berita yang dikeluarkan dalam bahasa lain, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Belanda, yang saya terjemahkan di sini. Dia mengatakan bandaraya modern futuristik Neom yang dibina di pinggir Laut Merah sekarang, kemungkinan akan membenarkan menggunakan minuman arak keras. Kata seorang pegawai mereka. Dan ini apakah akan berlaku ataupun tidak berlaku? Dalam berita lain yang kita petik dalam bahasa Perancis, Arab Saudi dikabarkan akan mengizinkan mengedarkan minuman alkohol di kota Neom dan membenarkan bikini dipakai oleh wanita. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun 2023, tahun sekarang. Khususnya di Pulau Sindalah. Pulau Sindalah ialah pulau yang berhampiran dengan Neom. Dan tuan-tuan, Dr. Azmi, kawan saya yang balik dari Mekah, mengatakan bikini dijual di bangunan Safwah depan Masjid Haram. Apakah maksud bikini dijual depan Masjid Haram? Tuan-tuan, kita dipermainkan, kita diperhinakan. Dan di manakah umat Islam apabila kita berdepan dengan masalah ini? Mari kita berkenalan dengan kota Neom. Kota ini dibuat daripada kaca yang sedang dibina mulai tahun lepas sepanjang 170 km yang di dalamnya akan memuat 9 juta manusia. Dengan segala hiburan, dengan segala kemudahan, termasuklah mereka tidak menggunakan taksi yang biasa tetapi mereka menggunakan taksi yang terbang. Mereka menggunakan robotik sepenuhnya. Dan mereka menggunakan artificial moon, yaitu bulan buatan yang akan bersinar sepanjang malam di atas kota Neom ini. Pasirnya, pasir yang bercahaya. Dan hujan akan diturunkan sekali-sekala sebab mereka dapat menurunkan hujan daripada pembenihan awan yang mereka sedang lancarkan sekarang. Dan di antara perkara yang penting di kota ini, antaranya lah taksi drone yang melayang, robot made, GMO, makanan yang sangat sihat tetapi modified, artificial rain, Jurassic Park, pasir yang bercahaya, alkohol. Alkohol adalah agenda utama kota yang bakal dibina sekarang. Kita lihat alkohol ialah satu daripada agenda besar kota yang bakal dibina ini. Berita ini dipetik daripada Wall Street Journal. Dalam bahasa Arab barangkali tak ditonjolkan secara jelas. Dan berita daripada Perancis yang diterjemahkan ini, kota ini akan menjadi kota alkohol. Curahan alkohol akan berlaku di situ. Kota Neom ini terletak dalam daerah Tabuk, tempat peperangan terakhir Rasulullah. Dan di situ juga lah tempat kaum Madian yang Allah telah musnahkan. Dan sekarang mereka akan mengadakan Sukan World Cup bola sepak pada tahun 2030 selepas Amerika. Tahun ini terlepas Qatar, kemudian Amerika, kemudian Saudi. Mereka akan mengadakan pesta bola sepak World Cup di Qatar ataupun di Neom. Dan di situ apakah mereka akan membenarkan minuman arak terbuka kepada penonton yang bukan Islam dan pemain tersebut ataupun kepada seluruh yang datang Islam dan bukan Islam. Mereka sedang merancang sesuatu. Dan tuan-tuan,
cukup menyayak hati apabila ulama besar yang bernama tuan-tuan daripada Mesir, kenal dia sangat hebat, Syekh Mustafa Rashad, yang mengatakan fatwa terbarunya, inna syarbal khamr laisa haraman muakkidan al-Islam wal ayat al-Quraniyah lam tuhrim syarbal khamr sarahah. Dan dia kata demikian, saya tak sanggup terjemah. Dan itulah pandangan yang disebut oleh ulama besar Majlis Fatwa Azhar, yang tuan-tuan baca kembali apakah yang dia kata. Dan inilah yang memberikan suasana kondusif untuk Kota Neom meneruskan agendanya. Di Qatar, tuan-tuan, kita bagi kredit kepada kerajaan Qatar. Apabila FIFA yang menganjurkan bola sepak ini untuk mengadakan pesta minuman arak dalam stadium dilarang sepenuhnya oleh Qatar, mereka membantah. Qatar mengatakan kami tidak akan ubah agama kami dalam masa 20 hari. Kami tidak benarkan minum arak. Kalaulah tuan-tuan datang ke negara kami, harus patuhi undang-undang kami. Sekiranya kami pergi negara tuan-tuan, kami akan patuhi undang tuan-tuan. Dan dalam konteks ini, arak hanya dibenarkan tempat yang sangat terhad di Qatar. Tetapi apakah ini akan berlaku di Saudi? Saudi juga sedang merancang untuk mengadakan World Cup pada tahun 2030. Satu lagi tuan-tuan, World Cup minum arak ialah satu agenda besar. Mereka raikan kemenangan dengan minum arak secara besar-besaran. Dan juga kata Qatar, kami tidak benarkan sebarang simbol LGBT dipamerkan dalam World Cup. Mereka kata ya. Tetapi mula sekali mereka gunakan bola yang ada simbol LGBT, tuan-tuan. Ini bola yang digunakan World Cup. Mereka persendakan umat Islam. Simbol bola yang digunakan resmi ialah LGBT, jantan kawin jantan, betina kawin betina. Mereka ingin melakukan perkara ini di Qatar, tetapi dilarang keras oleh kerajaan Qatar. Tetapi apakah ini akan diikuti oleh Saudi apabila mereka mengadakan World Cup pada tahun 2030? Kita hanya bimbang. Tuan-tuan, sebelum berlaku kita sangat bimbang. Sebab di Qatar telah menunjukkan contoh yang sangat indah. Tidak dibenarkan Islam dan bukan Islam melakukan perkara yang terpapar di sini. Termasuk minum keras, termasuk LGBT, termasuk pakaian yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Tuan-tuan, ini kata-kata daripada duta Qatar yang mengatakan, kami tidak akan ubah agama kami. Kalau kamu datang ke Qatar harus patuhi undang-undang kami. Full stop. Itulah ketegasan yang diberikan oleh Qatar. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat tuan-tuan. Kota Neom ini berdepan dengan Sinai. Tempat mendaratnya Nabi Musa AS apabila dikejar oleh Firaun. Di seberang sana ialah kota Syar, kota yang menjadi kota yang Syar yang sebelah Sinai. Sebelah sini mereka bina kota Neom. Di sana kota maksiat, di sini kota maksiat. Pelancong akan dibina sebuah jabatan daripada Neom ke Sinai. Dan IKTI akan menambahkan lagi pelancongan untuk kedua kawasan tersebut. Trejona, satu komponen daripada Bandar Neom yang akan adakan sukan ski yang sangat luar biasa. Saudi ialah negara yang tandus dan mereka merancang untuk menggunakan artificial snow. Tuan-tuan, artificial snow akan ditaburkan di atas gunung Trejona ini untuk adakan pesta ski. Dan takdir ilahi, minggu lepas salji turun dengan lebatnya ditabur. Dan menimbusi kawasan Trejona yang mereka rancang untuk di-spray dengan snow tiruan. Snow yang benar-benar terjadi telah menimbusi kawasan perangan tersebut. Subhanallah. Kawasan Tabuk telah muncul sebagai tempat yang sangat subur dengan wujudnya salji yang baru turun. Dan mereka mengatakan mereka akan adakan sukan Asia Winter Games pada tahun 2029 sebelum peristiwa World Cup yang diadakan di kawasan yang hampir sama pada tahun 2030. Dan sekali lagi apakah arak akan dibenarkan atau tidak? Hanya Allah tahu. Saudi ingin mencapai satu kejayaan dalam sukan ski.
di padang gurun, padang pasir yang tidak ada sebarang tumbuhan ini, mereka merancang untuk menjadi juara ski dunia. Tuan-tuan, mereka sudah menyertai sukan ski di Beijing tahun lepas sebagai persediaan untuk adakan sukan ski di Tabuk ataupun Trejona yang mereka sebutkan tadi. Yang terakhir, tuan-tuan, yang sangat menakutkan ialah hubungan di antara Saudi dengan Yahudi. Mereka sekarang sudah ada satu pakatan yang sangat-sangat intim dan normalisasi akan dilakukan di antara kedua negara ini. Mengikut berita pagi tadi, mereka mengatakan Saudi tidak akan normalisasi dengan Yahudi selagi pemimpin di faktor mereka tidak memegang jawatan sepenuhnya. Mereka menunggu pemimpin mereka pegang jawatan sepenuhnya. Itu yang diartikan tadi. Dan ini ulama mereka yang kaya raya, yang bersama dengan pemimpin, yang mengadakan hubungan, usaha untuk adakan hubungan di antara agama Islam Saudi dengan dua komponen lain, iaitu Yahudi dan Nasara. Namanya lah Dr. Syekh Muhammad bin Abdul Karim, ulama besar Saudi, yang telah fatwakan perkara-perkara yang sangat-sangat menakutkan kita. Tuan-tuan, cuba cari yang dilakukan, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Isa. Sangat menakutkan. Dan dia telah bersolat jenazah untuk orang Yahudi. Dia mengembangkan pluralism. Pluralism iaitu agama satu. Dia ulama besar Saudi, bahkan ketua ulama. Dan dia mengeluarkan fatwa yang sangat-sangat menakutkan. Saya tak sanggup untuk sebut di sini apakah yang dikeluarkan fatwa oleh Syekh ketua ulama kita di Mekah. Dan pertama, dia menyokong rancangan kerajaan untuk modernkan Saudi dengan membenarkan apa yang sedang berlaku sekarang, termasuk hiburan, bikini, dan mencadangkan supaya mikrofon ataupun pembesar suara tidak boleh dikeluarkan daripada masjid. Mengganggu masyarakat untuk tidur. Dikeluarkan oleh ketua ulamanya, iaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim. Tuan-tuan ingat nama ini. Dan dia sangat rapat dengan Israel, dan oleh sebab itu hubungan antara mereka sedang diberkiatkan. Gambar-gambar ini menunjukkan bahawa hubungan mereka dengan Israel sangat rapat. Yahudi ini secara buka masuk dalam Masjid Nabawi dan bergambar dan buka identitinya. Saya seorang Yahudi. Saya dapat masuk Masjid Nabawi dengan sempurna. Siapa nak larang saya? Dia mendapat kebenaran besar daripada otoriti. Tuan-tuan, dia bergambar dengan pembantunya, seorang Arab yang bawanya ke Masjid Nabawi. Dia pakaian Arab dan dia kata, saya, cuba lihat, ada saya sama dengan saudara saya. Arab dengan Yahudi adalah saudara, dia kata. Yang satu memeluk Islam, yang satu masih belum memeluk Islam. Kami bersaudara asalnya. Dan tuan-tuan, dia bergambar di dalam Masjid Nabawi. Bebas. Tuan-tuan yang bakal mengerjakan haji tahun ini, kalau bertemu dengan orang bukan Islam di Masjid Nabawi atau di luarnya, jangan terperanjat. Suasana telah kondusif. Dan inilah yang sedang berlaku. Kita lihat bagaimanakah jurnalis mereka telah masuk ke Mekah, masuk ke pada Arafah dan membuat laporan secara terperinci pada haji kita terlepas. Ini dia bergambar di Padang Arafah. Dan dia bersama dengan umat Islam yang sedang melaporkan ke Jerusalem. Ini laporan dia. Dia buat selari apabila umat Islam sedang berada di Arafah. Dan bandar yang saya sebutkan tadi ialah bandar yang berada 8 km dari Masjid Nabawi. Ini bandar kota antarabangsa. Namanya Royah Madinah. Roa Madinah. Yang kita dapat lihat menara Masjid Nabawi di sini. Dan bandar ini akan dikembangkan satu lagi bandar di sebelahnya. 8 km daripada Masjid Nabawi. Namanya Madinatul Ma'rifah wal Iqtisadiyah. Knowledge Economic City, yang tuan-tuan bakal tidak pernah dengar nama ini. Dan di sini akan dibina sebuah kota antarabangsa di tepi Masjid Nabawi 8 km, tetapi di luar daripada Haram Syarif. Dan inilah jalan ke Masjid Nabawi. Daripada kota ini akan dibuka untuk antarabangsa, dan kita dapat lihat bumbung Masjid Nabawi daripada kota yang sedang dibina. Dan tuan-tuan boleh baca
Dia hanyalah 8 km daripada Masjid Nabawi dan sangat dekat dan terbuka untuk semua antarabangsa. Sekarang, rancangan program Diyaruna, iaitu orang Yahudi mengatakan Madinah ialah kampung kami asalnya. Bani Qainuqa ialah bangsa kami. Bani Nadir ialah bangsa kami. Bani Qurayzah juga bangsa kami. Kami ingin kembali ke kampung kami, jangan siapa halang. Sebagaimana mereka mengatakan Palestin adalah bumi mereka, maka mereka juga mendakwa Madinah juga asal usul nenek moyang mereka di situ. Dan ini ialah Datuk Bandar Madinah. Dan dalam berita yang saya terima, dia rahaba bil Yahud bil Madinah al-Munawwarah. Fi manat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da manhum min duhuliha li anqad tawilah. Wa rahaba bi ma'ayirah shalom. Shalom bi mana assalamualaikum. Dan dia mengalu-ngalukan orang Yahudi datang ke kota baru ini. Kota yang sedang dibina sekarang, sebab anda lah saudara kami. Rahaba bikum ke Madinah, sebab kamu dan kami satu saudara. Kamu belum Islam, kami sudah Islam. Kami adakan satu persahabatan yang mesra di kota Madinah. Tuan-tuan, ini adalah Masjid Nabawi. Dan kawasan haram Madinah yang Rasulullah tetapkan, kawasan yang dimuliakan umat Islam. Dan umat Islam membenarkan orang bukan Islam masuk satu masa dulu. Tetapi apabila mereka mengatakan angkara untuk menggali kubur Rasulullah, maka Raja Nuruddin Az-Zanki telah mengharamkan orang bukan Islam masuk ke Madinah. Sejak itulah orang bukan Islam tidak dibenarkan masuk ke Madinah. Sekarang telah berubah sama sekali, mereka dibenarkan untuk masuk ke Madinah. Tuan-tuan, kalau kita daripada Mekah ke Madinah, dulu kita lihat lil muslimin faqat. Untuk ke Madinah ada jalan untuk muslim saja. Li ghairi muslimin, jalan yang harus membengkok ke arah Taif, tidak boleh masuk terus ke Madinah. Sekarang telah dibuang. Lil muslimin faqat ini telah dibuang. Maksudnya orang bukan Islam boleh masuk Madinah secara langsung. Mekah masih dilarang. Walaupun dilarang, kita lihat gambar mereka bergambar di Mekah sudah wujud. Dan inilah suasana yang tuan-tuan bakal ke Mekah supaya jangan terperanjat. Mari kita sama-sama berdoa supaya perkara ini tidak berlanjutan. Dan mudah-mudahan Allah hendakan kita semua daripada apa yang kita bayangkan tadi. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang mulia, La yashmu fi jazatul Arab dinan. Dua agama tidak boleh bersekutu, boleh bercampur di semenanjung Arab. Rasulullah sebut tidak boleh dua agama berpadu bersatu di semenanjung Arab. Maksudnya hanya Islam harus wujud di semenanjung Arab. Sekarang telah tercabar. Mereka membenarkan orang bukan Islam telah masuk dan mereka membina kota khusus. Siapa saja boleh beli, tuan-tuan juga kalau ada wang boleh juga beli di sana sebab terbuka sekarang. Dan di manakah semenanjung Arab? Semenanjung Arab ini ulama kita telah menetapkan dia adalah di antara Laut Bahrul Kulzum dan dia adalah Bahrul Ahmar dan Laut Arab dan juga Yaman. Khalij Arab itulah sempadan bagi yang Rasulullah sebut. Tidak boleh bercantum dua agama di kawasan tersebut dan sekarang tercabar sama sekali. Di UAE, mereka telah membina kuil. Subhanallah. Saudi juga telah membina jalan kota Taif, satu patung. Dan di Al-Ula dibina patung yang besar, warna biru. Tuan-tuan, itulah perkembangan yang baru yang dapat sama-sama kita saksikan di sini. Dan Rasulullah berpesan dengan jelas bahawa tidak boleh bersatu dua agama di semenanjung Arab. Sekarang telah tercabar dengan dasar yang sedang dilakukan sekarang. Dan itulah tuan-tuan, marilah kita ingat sekali lagi. Allah mengharapkan harap dengan jelas. Dan kita bincangkan negara Arab, tetapi negara kita sendiri. Juga perkara yang sama harus kita renung bersama. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di akhirat. Tetapi banyakkan kita hanya untuk hidup selamat di dunia semata-mata. Dan itu tidak menjamin kita selamat di akhirat. Marilah kita sama doa mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Saya minta maaf kalaulah menyentuh hati tuan-tuan dengan tajuk perbincangan saya yang tidak seperti ini. Menusuk hati tuan-tuan dan dia lebih menusuk hati saya lebih awal. Dan saya minta maaf sekali lagi dan saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih salam.